dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Assalamualaikum buat kepada para pendengar dan kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Seperti biasa, kita akan kongsikan cerita-cerita ataupun pengalaman seram untuk pendengar kisah seram. Cerita ni dikongsikan oleh subscriber tentang pengalaman ketika memancing udang galah. Dan sebelum kita teruskan dengan cerita ni, boleh tekan butang like dulu, dan juga kepada yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan loceng di bawah supaya tak ketinggalan video terbaru nanti. Jadi seperti biasa, kita teruskan dengan cerita ni. Assalamualaikum admin. Saya harap admin sudi bacakan kisah saya ni. Kisah ni betul-betul pengalaman sendiri. Saya tak pernah cerita dekat sesiapa, cuma isteri saya saja yang tahu cerita ni. Tapi sejak saya jadi pendengar di channel ni, saya rasa tak salah saya kongsikan sebagai pengalaman. Kisah ni berlaku sekitar 2 tahun lepas. Tentang pengalaman memancing udang galah di satu sungai lama yang orang kampung sendiri jarang datang. Saya ni orang kampung juga admin. Sejak kecil memang kaki pancing. Kalau hujung minggu, saya lebih rela duduk tepi sungai dari duduk lepak kedai kopi. Udang galah ni memang kegemaran saya. Bukan setakat sedap, tapi cabaran dia tu buatkan saya ketagih. Tempat yang saya nak ceritakan ni, sungai dia memang dalam, airnya tenang tapi gelap. Sungai lama yang berliku, tebing tinggi, kiri kanan hutan nipis, bercampur pokok-pokok besar yang dah berusia puluhan tahun. Orang kampung panggil tempat ni Lubuk Tanjung Mati. Nama tu sendiri pun dah seram admin. Tapi masa tu saya tak ambil peduli pun. Yelah, sebab setiap kali musim udang galah, memang ada orang dapat hasil besar dekat situ. Siapa yang tak geram kan? Cuma bezanya, mereka memancing waktu siang dan tak lama. Saya pula pergi waktu senja. Hari kejadian tu, saya pergi seorang diri. Dalam jam 6.30 petang. Niat asal cuma nak pancing sampai maghrib. Lepas tu balik. Sampai saja di lubuk tu, suasana memang sunyi. Angin tenang, air sungai tenang, cuma hanya bunyi serangga hutan. Tanpa berlengah, saya pacak 3 batang joran dengan umpan-umpun segar. Tak sampai 10 minit pun loceng joran berbunyi. Udang galah besar admin. Dalam hati saya masa tu dah mula rasa seronok gila. Sekali naik 2-3 ekor, rezeki memang murah petang time tu. Sampai saya terlupa masa berjalan. Matahari pun dah makin turun. Langit pula dah mula kuning time tu. Waktu tu saya perasan ada rasa satu benda pelik. Setiap kali saya angkat joran, macam ada orang berdiri di seberang sungai. Saya nampak bayang hitam tinggi, tak bergerak, berdiri betul-betul bawah pokok besar. Saya sangka orang dekat-dekat situ ke kan? Ataupun mungkin pemancing lain. Jadi saya tak tegur. Cuma dalam hati pelik sebab dari tadi tak dengar langsung bunyi orang. Bila azan maghrib berkumandang dari surau kampung yang jauh, bayang tu terus hilang. Masa tu meremang juga tengkuk saya. Tapi saya pujuk hati sendiri. Mungkin aku tersilap pandang agaknya. Lagipun udang tengah galak. Saya pun terus sambung memancing macam biasa. Niat masa tu, nak kemas, lepas tu teruslah balik. Tapi admin, gangguan sebenar tu bermula lepas maghrib. Sekitar jam 7.30 malam, saya dengar bunyi orang berjalan dalam air. Macam ada orang redah sungai perlahan-lahan. Bunyi memang jelas sangat. Saya terus pandang arah sekeliling. Gelap. Tapi admin tak nampak sesiapa pun. Tiba-tiba salah satu joran saya ditarik kuat. Saya ingat udang besar. Bila saya sentap, berat lain macam. Bukan macam udang. Tali joran mula tegang. Dalam masa tu, dari dalam air saya dengar macam suara orang sedang ketawa. Ketawa tu perlahan tapi jelas dekat telinga saya. Saya terus lepaskan joran. Jantung berdegup laju time tu. Badan pula dah mula rasa sejuk, tangan menggigil terus. Masa tu saya mula baca ayat kursi dalam hati. Saya capai lampu suluh, halakan ke permukaan air. Dalam cahaya lampu tu, saya nampak tangan hitam berbulu
tengah pegang tali pancing saya dari dalam air memang bukan tangan manusia. Saya panik, terus potong tali pancing tu dengan pisau. Lepas je tali putus, air terus berkocak kuat. Dan time tu, bunyi orang ketawa bertukar jadi macam suara mengerang. Sejak tu, suasana terus berubah. Angin jadi kuat. Pokok-pokok tepi sungai bergoyang walaupun angin tak seberapa. Saya dengar macam ada orang berbisik-bisik sekeliling saya. Suara ramai tapi tak jelas apa yang dibualkan. Masa saya nak kemas barang, tapi masa tu, saya rasa berat sangat nak bergerak. Kaki saya seolah-olah terpaku dekat tanah. Setiap kali saya cuba langkah, rasa macam ada benda pegang buku lali saya dari bawah. Lampu suluh saya pula tiba-tiba malap, lepas tu terus padam. Dalam gelap tu, saya dengar satu suara berbisik betul-betul dekat telinga saya. "Udang ni, bukan rezeki kau." Bila dengar suara tu, badan saya terus kaku. Peluh sejuk mula menitik. Saya langsung tak mampu bergerak, cuma mampu baca apa saja ayat yang saya ingat. Mulut saya menggigil, suara pula hampir tak keluar. Tiba-tiba, dari arah hutan saya dengar bunyi orang memanggil nama saya. Suara tu mirip suara arwah ayah saya. "Baliklah, jangan ambil yang bukan hak kau." Saya terus menangis masa itu. Saya tahu, benda tu cuba nak berdaya saya. Saya pejam mata, baca doa sekuat hati. Beberapa saat kemudian, semuanya sunyi. Angin berhenti, bisikan hilang. Bila saya buka mata, lampu suluh saya menyala semula. Kaki saya dah boleh bergerak. Saya tak tunggu lama dah, saya terus tinggalkan semua joran dekat situ. Ambil beg dan terus lari balik ke motor. Sepanjang jalan, saya rasa macam ada benda ikut dari belakang. Saya tak berani pandang. Sampai rumah, badan saya terus demam panas. 2 hari saya terbaring. Mimpi buruk tak berhenti time tu. Dalam mimpi saya nampak sungai tu penuh dengan makhluk hitam bermata merah pegang udang galah besar-besar. Isteri saya bawa jumpa orang tua kampung. Dia cuma pesan, lubuk tu memang ada penunggu lama. Dia tak suka orang ambil lebih dari izin. Sejak hari tu admin, saya tak pernah lagi memancing udang galah waktu malam. Dan lubuk Tanjung Mati tu, saya tak jejak walau sekalipun. Udang galah memang sedap. Tapi ada tempat, ada harganya. Kalau admin sudi bacakan kisah ni di channel, harap jadi pengajaran untuk semua pemancing dekat luar sana. Terima kasih admin.